Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini insyaAllah kita akan sambung dari hadis 40 kita di malam ini, iaitu pada hadis yang ke-30 pada muka surat 395. Tajuknya batasan-batasan Allah dan perkara-perkara yang diharamkannya. An Abi Sa'labah Al-Khushani, An Abi Sa'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Rawahu Darqutni wa ghairuh. Maksudnya daripada Abu Sa'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah telah memfardukan perintah-perintah fardu, maka janganlah mempersia-siakannya. Dan Allah telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah melewati batasan-batasan ini. Dan Allah telah mengharamkan perkara-perkara, maka janganlah mendekati dan terjatuh ke dalamnya. Dan Allah berdiam diri dari sesuatu perkara, yakni tidak menentukan hukum atas sesuatu perkara itu sebagai rahmat untuk kamu, bukannya disebabkan kelupaannya. Maka janganlah kamu mencari-cari akan hukumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Darqutni dan selainnya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Darqutni dan telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah. Sebuah kitab ni Al-Hilyah daripada Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Riwayat pada Ad-Darqutni adalah daripada riwayat makhul. Makhul daripada Abu Sa'labah Al-Khushani, dan di dalam sanadnya terputus antara makhul dan Abu Sa'labah, kerana makhul tidak mendengar dari Abu Sa'labah. Ibnu Mu'in, bukan Mu'ayyan lah, dia Mu'in, mim ain ya nun. Dalam kitab asal, kitab bahasa Arab tu dia mim ain ya nun. Ibnu Mu'in, bukan Mu'ayyan, Ibnu Mu'in berpendapat bahawa makhul mendengar dari Abu Sa'labah. Di samping itu hadis ini banyak syahid ataupun disebut syawahid, yakni hadis yang semakna dengannya. Kata syahid itu istilah dalam ilmu mustalah hadis. Dia syahid ini banyak digunakan dalam ilmu-ilmu, di antaranya ilmu mustalah hadis digunakan syahid. Syahid itu maknanya hadis yang semakna dengannya. Makna mari dalam
matan yang berbeza tapi sama makna. Riwayat berbeza tapi sama maknanya. Kalau dalam ilmu nahwu dia panggil syahid juga. Syahid dalam ilmu nahwu dia derajat dia lebih tinggi daripada misal. Dia panggil syahid juga, seperti Al-Quran, Al-Hadis dan juga syair Arab. Dipanggil syahid juga. Kalau orang belajar ilmu nahwu, Al-Quran, hadis dan juga syair itu adalah syahid. Taraf dia lebih tinggi daripada misal. Misal ni contoh ataupun perumpamaan yang dibuat oleh biasalah kita biasa ni. Kalau Quran tu satu perkara yang tidak boleh dibuktikan. Dalam belajar ilmu bahasa pun dia menggunakan Quran dan hadis juga sebagai rujukan utama. Jadi syahid dalam ilmu mustalah hadis ni dia bermakna hadis yang semakna dengannya, yang menyebabkan hadis ini naik ke taraf hasan. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis itu, kita kena contoh tulis korang sikit, lakar sikit orang nampak macam mana hadis itu jadi hasan. Hasan li ghairihi dan sebagainya. Bersandarkan yang demikian, Al-Imam An-Nawawi menghasankan hadis ini, meletakkan hadis ini darjah di hasanah, sebagaimana dalam kitabnya Al-Azkar yang kita boleh rujuk dalam kitab Azkar. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mendahului Al-Imam An-Nawawi dengan pendapat sedemikian adalah As-Sam'ani dalam kitab Amalinya. Sependapat dengan Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Ibn Hajar, dan bahkan hadis ini disahihkan oleh Ibn Salah dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Jadi ini cerita kedudukan hadis yang kita baca ini lah, merupakan satu hadis yang sahih lah. Sahih. Itu perbahasan di kalangan ulama-ulama hadis. Kepentingan hadis. Hadis ini adalah merupakan jawami'ul kalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengannya oleh Allah. Ini kelebihan yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya ringkas, padat dan penuh dengan makna. Jadi di istilah dia disebut sebagai jawami'ul kalim. Ianya ringkas dan baligh, makna sampai maksud dia, tinggi bahasanya. Bahkan sebahagian mereka berkata, tidaklah ada di dalam kumpulan hadis satu yang lebih mencakupi usul-usul agama dan segala cabangnya, yakni furu' selain dari hadis ini, walaupun ianya satu hadis saja. Ini adalah disebabkan dalam hadis ini Rasulullah SAW membahagikan hukum-hukum Allah kepada 4 bahagian. Yang nak cerita ni lah satu-satunya hadis yang mencakupi usul agama dan juga cabangnya sekali ada dalam hadis ni. Walaupun ucapan Nabi ni, hadis Nabi ni pendek sahaja, tapi dalam tu merangkumi perkara yang berkaitan dengan usul agama dan juga berkaitan dengan cabang-cabang agama. Jadi ayat ni kadang-kadang dia punya belik sikit sebab dia terjemah kitab Arab. Ini dia orang ni terjemah kitab Arab. Jadi kepada 4 bahagian tersebut, yang pertama fardu, yang disebut sebagai fardu, al-faraid. Kemudian haram. Yang ketiga hudud. Hudud ni hukuman yang telah ditetapkan dalam istilah syarak. Hudud ni hukuman yang ditetapkan. Kalau dalam kehidupan seharian, hudud dikenali dengan sempadan, border. Kalau kita pergi negara Arab, kalau dia sebut hudud tu border lah, border, sempadan, tagar. Jadi tapi kalau di sini hudud tu maknanya hukuman yang telah
ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang keempatnya, yang didiamkan hukumnya oleh Allah. Ada sebahagiannya Allah Ta'ala diam, dan Nabi kita pun diam. Diam di situ maksudnya tidak dinyatakan, tidak ada nas yang jelas. Bukan maknanya Allah itu lupa, dan bukan maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu lupa, tapi sebenarnya ia memberi rahmat kepada kita. Biasanya hak dia ni hak jadi pertikaian di kalangan kita dah. Kita cari hak didiamkan, bukan cari hak jelas. Sedangkan di sana sudah ada yang jelas. Yang didiamkan itu sebenarnya sebagai rahmat. Ibnu As-Sam'ani berkata, barang siapa beramal dengannya, sesungguhnya ia telah mengumpul ganjaran pahala dan terselamat dari hukuman. Ini adalah disebabkan barang siapa menunaikan yang fardu, menjauhi yang haram, berhenti di batasan-batasan yang ditentukan Allah. Dia guna istilah batasan, sebab dia terjemuh dalam kitab tu perkataan hudud tadi. Kalau kita nak terjemuh pada hudud Allah pun boleh, kerana dia memberi maksud hukuman yang ditentukan Allah, dan meninggalkan pencarian hukum yang tidak dinyatakan oleh Allah. Sifat dia sana lah, dia buat benda yang tunai, benda yang difardukan Allah Ta'ala, dia menjauhi perkara haram, kemudian dia berhenti di sempadan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia tidak mencari-cari hukuman yang tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ia telah mencakupi bahagian-bahagian kelebihan itu dan menunaikan hak-hak agama. Justru syariat tidak terkeluar dari bahagian-bahagian yang disebutkan dalam hadis ini. Kita lihat pula kepada istilah hadis. Faraidah. Dalam hadis ini disebut Inna Allah Ta'ala faraidah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan fardu-fardu. Kalau ilmu bagi saka tu dikenal dengan faraid juga. Sebab apa? Sebab dia satu kewajipan daripada perkataan faradah juga. Faridah mufrad, faraid jamu. Perkataan faraid jamu, faridah mufrad. Dia memberi maksud kewajipan, wajib, fardu. Sesungguhnya Allah telah memfardukan beberapa fardu. Dia pun terjemah fardu juga. Istilah agama ni fardu, farada, faraid. Iaitu Allah telah mewajibkan. Kita boleh terjemah wajib. Farada tu wajib, beramal dengannya. Iaitu Allah telah mewajibkan beramal dengannya. Nanti kita tengok huraian dia macam mana. Kemudian fala tudayyi'uha. Perkataan fala tudayyi'uha, maka janganlah mempersia-siakannya. Dayya'a yudayyi'u, sia-sia. Tudayyi'u, kamu sia-sia. Dia kena kali pandai tasrih bahasa Arab. Perkataan ni asalnya dayya'a. Kemudian untuk kamu tudayyi'u, untuk kamu ramah tudayyi'una. Tapi disebabkan ada la di situ, la yang memberi makna jangan, maka dia telah menghazafkan nun. Dan dia majzum bihazfin nun. Dia fa'il mudhari' apabila dia jamak, dia marfu' bi thubutin nun, majzum bihazfin nun. Kerana belajar ilmu nahwu. Jadi fala tudayyi'uha, dia asalnya tudayyi'una, dia buang nun. Ilmu sikit, ilmu nahwu lah. Sedap kalau belajar ilmu nahwu, sedap. Dia banyak kalau kita boleh faham Quran. Ada huruf yang dibuat, tidak. Ada setengah perkataan itu ada, tapi tidak perlu pada, tidak ada pada makna dia tak ada. Ada juga.
Fala tudayyi'uha. Maka janganlah mempersia-siakannya. Apakah maksud mempersia-siakannya di sini? Iaitu janganlah meninggalkannya. Itu maksudnya. Tudayyi' itu jangan tinggal. Benda-benda yang terutama sekali benda yang wajib. Ya, benda yang difardukan itu jangan tinggal. Fala tudayyi'uha. Dia tuju kepada ramah tu, bukan seorang. Kalau seorang fala tudayyi', ramah ni fala tudayyi'uha. Kamu semua jangan tinggal. Gitu. Ya. Kali itu tuju seorang fala tudayyi'. Ni ramah kita ni ramah jamak. Jamak tu ramah. Kalau seorang mufrad. Dia Benda wajib pun jangan melengok-lengok. Betul. Atau bersikap sambil lewa. Ada. Tudayyi' termasuk dalam tudayyi' juga. Sambil lewa. Main lah. Ada. Selebele. Ya. Solo-bolo. Solo-bolo lagi. Selebele. Tak ada. Loleh-loleh. Ada. Bahasa Kelantan comel lagi. Loleh-loleh. Orang bahas lagi. Serta mempermudah-mudahkannya. Ambil mudah. Mudah. Dalam bahasa Arab dipanggil tasahul. Tasahul daripada perkataan sahlun ataupun sahlah. Tasahul ambil mudah. Kalau sahlun mudah. Tapi kita tak, kita tengok tapi kita nak tegur air. Tahu rasa malu tu. Serta mempermudah-mudahkannya. Mempermudah-mudah sini bukan mudah, tapi ambil mudah. Ambil mudah. Bukan kata mempermudah-mudahkannya tu mudah lawan payah tu tidak. Jadi makna tidak ambil berat. Gitu. Sehingga terkeluar dari waktunya. Itu mempermudah-mudah tadi tu. Maknanya lengok-lengok sehingga terkeluar waktunya. Macam kalau kita kata semaya kan. Habis waktu baru semaya. Dah. Zakat pun zakat fitrah kan sebulan boleh buat keluar kau apa tak ingat. Lepas maya gaya tu tak ingat nak keluar zakat padahal sebulan dah. Bulan nak ayatnya lengok-lengok dah tu main dah tu. Bahkan hendaklah melaksanakannya sebagaimana yang telah difardukan oleh Allah ke atasnya, ke atas kamu. Itu makna fala tudayyi'u. Dayya'a yudayyi'u. Gitulah maknanya. Kemudian wahadda hududan. Wahadda hududan. Kalau ada ni ada wahadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah menentukan batasan-batasannya. Penulis ni dia cuma batasan juga, sempadan. Perkataan hudud itu sempadan. Dia tidak salah. Kalau kita pergi negara pun sempadan kita kata hudud, border dalam bahasa ini kata. Dia daripada segi bahasa, daripada segi bahasa, lughawi dia panggil lughatan. Iaitu hudud, yakni batasan-batasan. Adalah jamak untuk had. Perkataan haddun. Haddun, hada. Haddun mufrad, jamak dia hududun. Jamak tu hudud tu jamak. Batasan-batasan. Kalau haddun satu batasan. Itu dari detail bahasa Arab ni dah. Dari segi bahasa, artinya bermakna garis pemisah antara dua perkara. Ya kan? Sempadan kan? Garis pemisah di antara dua perkara. Dua negeri, dua daerah, dua kampung sepadan. Hadda hududan. Dari segi syarak pula adalah satu hukuman lain. Dari segi syarak lain lalu. Syarak ni kena panjang sikit. Dia kena ijami' makna. Biar makna tu tepat dah. Satu hukuman dalam kadar yang tertentu, yang ditentukan oleh syariat sebagai peringatan supaya tidak melakukan maksiat. Gitu. Sepadan, itu makna sempadan dalam agama. Maknanya ada kadar-kadar tertentu yang Allah Ta'ala nyatakan, tentukan garis panduannya, syarak yang tentukan, syariat yang tentukan melalui nas. Nas apa? Nas Quran dan juga
hadis ataupun ijma' dan qiyas. Utamanya Quran, yang kedua hadis. Dan kalau tidak ada dalam kedua-duanya, tidak ada dalam ijma' ulama dan juga qiyas. Itu adalah sumber hukum yang menjadi sempadan kepada kita. Jadi kalau kita nak murah kepada haddah hududan itu panjang, bukan sekadar batasan-batasan sahaja. Kerana di dalam hukum jenayah mengikut Islam ni, dia ada beberapa pembahagian, ada beberapa bab. Pertamanya dikenali dengan jenayah kesalahan hudud. Itulah maknanya. Yang keduanya jenayah kesalahan qisas dan diyat, dan yang ketiga jenayah kesalahan ta'zir. Yang termasuk hudud ni contohnya ada, dia ada 7. 7 semuanya. Contohnya zina, perbuatan zina, kesalahan zina, kesalahan qazaf. Qazaf ni tuduhan, tuduh perempuan yang baik ataupun lelaki yang baik berzina. Kita tuduh tanpa bukti, kan? Kita naklah, kita ada. Kemudian al-hirabah. Hirabah ni melakukan mengancam keselamatan lah, dengan senjata dan sebagainya. Kalau istilah zina mata tu lah ke mana Ustaz? Apa ni harap tahu mana dosa. Nanti kita ajak. Kemudian asyurb. Asyurbu ni kesalahan apa ni, minum benda yang memabukkan lah. Memabukkan, asyurb. Kemudian ar-riddah. Riddah ni murtad. Dan al-baghsh, ya, dan 7 semua sekali. Semua hukuman ini sebenarnya dia nak jaga 5 perkara lah. 5 maqasid syariah. Nak jaga nyawa, nak jaga harta, nak jaga akal, nak jaga keturunan, dan nak jaga kebinasaan agama. 5 perkara ni. 5 perkara nak jaga. Allah Ta'ala buat turun semua ni untuk jaga, dan dikenali dalam Al-Quran hudud. Wa tilka hududullah. Dan inilah had-had ataupun hudud yang telah ditetapkan Allah Ta'ala, dan manusia sama sekali tidak ada kuasa untuk merubah. Ini bukan ciptaan manusia ni, datang daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tetap dalam Quran. Hak amat sebut 7 saat ni semua ada Quran, ada berlaku Quran. Allah Ta'ala tetap ada, dan kita tak boleh ubah pada sedikit pun. Kena ikut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebab itu disebut sebagai hudud. Tapi kalau ta'zir tadi, yang memberi ruang kepada penguasa, gitu. Itu maksudnya. Jadi dia ada huraian lepas di sini. Itu secara ringkas Allah sebutlah. Yang dimaksudkan haddad hududan saja. Fala ta'taduha, maka janganlah melampaui batasan-batasan ini. Jangan ditahtaga dia kan. Iaitu jangan menampahkan di dalam perkara-perkara lain yang tidak disuruh oleh syarak. Tak boleh. Kalau kita kata hukuman ke atas penzina yang belum kahwin 100 kotal. Allah Ta'ala kata dalam Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan lelaki yang melakukan zina hendaklah disebat setiap orang 100 kotal. Maka sama sekali Allah Ta'ala kata di sini, fala ta'taduha, jangan melampaui batasan itu. Janganlah awak buat sendiri 120 kotal, ataupun awak kurang 80 kotal, tak boleh. Tetap di situ. Itu makna fala ta'taduha di situ. Dan seperti orang lain juga lah, nanti dia akan urang di sini. Itu kita akan urang. Atau jangan melewatinya, tetapi hendaklah berhenti di sempadan batasannya yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maknanya nak sebab 1 kali pun tidak semudah itu. Kena ada syarat, kena ada saksi kan. Saksi pula saksi yang adil, tak boleh saksi yang fasik. Saksi yang fasik ni saksi orang yang buat dosa. Buat dosa. Kalau ulama kita dulu, orang tak pakai piyah, dia kata fasik dah dulu. Sebab dia pakai kaedah al-'adatu muhakkamah.
Adat itu sudah menjadi satu hukum. Buat apa? Sebab mengikut adat kawasan kita ni, orang ujung, orang lebah tak pakai pil. Ada. Di situ dia letak. Jadi maka orang tak pakai pil, dia kata pasik dulu. Ni. Tapi kalau kita pergi Mekah, pergi negara Arab, tak pakai pil, apa buat dia? Dia pakai baju kuk. Tok lebah dia pakai baju kuk, pakai seluar. Tok Iman dia pakai baju kuk, seluar. Kita semaya belakang dia, Tok Iman dia pakai baju kuk, seluar. Kalau kena pak kita kan, gelisah dia belakang. Tuhan dia patah, tapi sudu dia berkata haram, tapi dia patah juga. Tapi sudu. Nanti kita murah lah. Ada. Batasan-batasan dia. Kemudian apa nama ni, atau jangan melewatinya, tetapi hendaklah berhenti di sempadan batasannya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fala ta'taduha. Fala tantahikuha pula, maka janganlah mencerobohnya. Ini pada hadis wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan dia mengharamkan akan sesuatu itu, maka jangan mencerobohnya. Jangan. Maksudnya itu, janganlah engkau menjatuhkan diri ke jalannya. Jangan cari pasal lah. Dan jangan pula mendekatinya. Dekat apa tak boleh. Seperti contoh zina saat ni, Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina. Jangan menghampiri zina pun tak boleh. Berzina tu memang haram, menghampiri dia pun tak boleh. Macam mana menghampiri dia? Duduk berdua-duaan, laki puan lah. Tapi di Malaysia, bukan makam. saya tak puas hati. Suka sama suka, tak ada hukum, tak ada undang-undang. Ada dakwa di mahkamah. Berdua-duaan ataupun gendong tino jantan, kan? Benda-benda kita lah, pergaulan yang bebas. Itu maknanya taqrabuz zina tadi. Jangan pula mendekatinya. Kemudian wasakataan asya'a. Wasakata an asya'a. Maknanya Allah berdiam diri dari sesuatu perkara, yakni tidak menentukan hukum atau sesuatu perkara itu. Tak ada dalam nas. Iaitu Allah tidak menentukan atau mendatangkan hukum bagi sesuatu perkara sama ada dengan hukum haram atau wajib. Maka dari segi syarak, perkara-perkara ini adalah harus pada asalnya. Kalau ikut kaedah asal kan, al-aslu fil asya'i wal af'ali al-ibahah. Asal hukum kepada sesuatu perkara dan perbuatan itu adalah harus. Kembali kepada hukum asal. Kalau tengok kepada kaedah fiqh lah, maka tidak ada hukum, maka harus pada waktu itu. Fiqh hadis dan petunjuknya, kita tengok kepada bagaimana kita memahami hadis dan petunjuknya. Fiqhul hadis. Wajib memelihara perintah-perintah fardu dan wajib. Perintah-perintah fardu adalah barang apa yang telah difardukan oleh Allah ke atas hamba-hambanya dan memerintahkan mereka agar melazimkan diri melaksanakannya, seperti solat, seperti zakat, puasa dan haji. Ini semua dikenali sebagai perkara-perkara fardu ataupun wajib. Kita sebut fardu ataupun wajib. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahawa setiap yang diwajibkan dengan dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma' atau lain-lain dalil syara', maka ianya adalah fardu. Kalau ada dalil jelas diwajibkan dalam Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama, maka itu dikenali sebagai fardu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, fardu dan wajib adalah dua perkara yang sama. Dalam mazhab kita, kalau kita kata fardu, lepas kita kata wajib, hak sumpah dulu, hak sama. Tak ada beza, fardu dan wajib, hukum yang sama. Melainkan di dalam haji, lantaran di dalam amalan haji, perkara yang fardu seperti tawaf ifadah tidak perlu didenda dengan dam. Dalam haji, tawaf ifadah itu dikenali dengan fardu. Dan wajib pula adalah seperti tawaf wida. Tawaf wida. Tawaf
selamat tinggal. Selamat tinggal itu dikenali dengan wajib. Ada beza sikit dalam bab haji. Dalam mazhab kita Syafi'i lah. Maka ia didenda dengan dan, kena bayar dan. Jika tidak melakukannya, dia nak beritahu di sini perbezaan istilah fardu dan wajib lah. Dalam mazhab Syafi'i ini Mana bayar siapa tak? dia beza apa? Dia bayar dan bayar siapa? Dia beza pada amalan haji ni. Banyak ketahuan haji ni. Bayar ketahuan. Ada wakil dia, ada pegawai dia, ustaz-ustaz dia. Betul. Berlainan pula dengan mazhab Al-Hanafi, mereka membezakan di antara fardu dan wajib. Hanafi lain. Mazhab Hanafi lain. Mazhab Hanafi ni Islam juga, ahli sunnah wal jamaah juga. Jangan kita kata mazhab Hanafi ni orang lain dah, anak-anak kita juga. Buah-buah kita juga. Dia biasa duduk sebelum Arab Saudi, Pakistan. Dia lebih berat pada kita. Kalau nak banding mazhab Syafi'i. Saya kata fardu dan wajib. Di mana fardu adalah apa yang ditentukan oleh dalil qat'i. Dia punya apa maksud fardu dalam mazhab Hanafi itu sesuatu yang telah ditentukan oleh dalil qat'i seperti solat, zakat. Dan wajib pula adalah apa yang ditentukan oleh dalil zanni, seperti apa yang sabit oleh qiyas ataupun khabar wahid. Khabar wahid ini hadis ahad yang diriwayatkan oleh seorang perawi seperti zakat fitrah. Fardu dibahagikan kepada dua. Fardu dibahagikan kepada dua, iaitu pertama fardu ain. Ini selalu kita belajar dah ni. Fardu ain diwajibkan atas setiap mukallaf dengan ain, yakni zatnya. Ain itu makna zatnya, seperti solat 5 waktu, zakat dan puasa. Ini fardu ain, wajib atas setiap kita, atas kepala kita. Orang lain tak boleh tolong buat. Tak boleh nak bayar ke dia. Kamu abang bayar 100 hari ni, terus semaya zuhur kamu tak boleh. Kalau kita orang kaya sedap lama, dia bayar. Dia apa ni swasta kan. Amalan fardu ni swasta. Tolong semaya zuhur, tolong semaya subuh, tolong apa puasa, kita bayar. Tak boleh. Tak boleh kalau kita ikut imam mazhab Hanafi. Boleh. 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 Tak apa. Takut kita. Kalau dia mazhab lain kita ikut dia tak. Boleh. Tak boleh. Boleh. Kemudian fardu kifayah. Kita pergi Mekah kan mazhab lain untuk imam. Ya. Lepas ikut siapa dia ikut dia juga kan. Ayah sorry emang. Fardu kifayah pula, di mana jika ianya dilaksanakan oleh beberapa orang Islam, maka gugurlah dosanya dari keseluruhan mereka. Jika tiada seorang melaksanakannya, maka berdosalah kesemua mereka itu. Seperti solat jenazah. Pada solat jenazah ni, kalau orang pergi ada 4-5 orang lain lepas lah. Ya. Lepas lah. Tapi kita ni kalau boleh nak ramak lah. Kalau boleh 40 orang penuh masjid je lah. Hari Jumaat tu penuh semaya contohnya lah. Tapi kalau 4-5 orang dah, orang lain tak dosa dah lah. Sebab dia fardu kifayah. Fardu juga tapi kifayah. Membalas salam, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan termasuk dalam mazhab Syafi'i ini fardu kifayah semaya Jumaat. Termasuk. Batu orang dia kalau dia belajar, dia ada ilmu kan, dia tak mari dah saja. Moga ramai dia orang lain mari. Hak wajib betul mazhab lain. Mazhab lain dosa. Situ dia ada perbahasan ulama lah. Kita dia ada dalil, kekuatan dalil. Kita tengok kekuatan dalil sejauh mana. Tapi sebenarnya kalau kita ni orang panggil apa, mengambil jalan yang selamat, nak keredaan Allah Ta'ala, kita letak benda ni, benda yang satu kewajipan dah kita mari. Tak mari. Kalau pakat mikir gitu kan, cukup ngati imam sahaja, nanti bila sahaja. Baik. Sesal masalah lain dah. Maka kosong dalam masjid, tidak ada syiar di situ. Maka tidak tercapai pula daripada segi maqasid kita. Maka
maqasid syariah kita tercapai. Menjadi satu kelemahan pula umat Islam pada kekuatan kita ada pada semaya jemaah sebenarnya. Bila mari semua duduk dalam saf ramai-ramai, ada kekuatan duduk rapat-rapat lah. Situ ada roh dia. Dia ada roh dia, kekuatan orang Islam di situ. Ada semangat, ada kekuatan. Dan syaitan pun tak boleh ganggu. Kemudian berhenti di batasan-batasan, yakni hudud Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kita tengok sikit. Hudud adalah hukuman yang ditentukan untuk mencegah dari perlakuan yang diharamkan oleh syarak, seperti had zina, dikenali had zina, had mencuri, as-sariq, dan had meminum arak, asyurb tadi. Itu masuk dalam hukum hudud disebut. Semua ini telah ditetapkan, digariskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Ada berlaku. Rasulullah SAW bersabda kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika baginda SAW berbicara dengannya tentang seorang wanita dari suku Makhzum yang telah mencuri pada hari pembukaan Mekah. Adakah kamu memberi syafaat berkenaan hukuman had antara hudud Allah Ta'ala, yakni memotong tangan si pencuri apabila dibuktikan setelah mencuri. Jadi panjang cerita ni, insyaAllah kita akan sambung semula pada minggu depan insyaAllah, sebab masuk insyaAllah berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan berhenti di batasan yang ada hudud Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung semula. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.